Assalamualaikum, salam hormat, salam keluarga Malaysia. Saya Wan Syahrina. Anda sedang menyaksikan Inklusif di saluran RTM. Beberapa tahun terdekat ini, kita banyak memberikan fokus kepada COVID-19 dan bagaimana kita begitu mengharapkan ada cahaya yang terang di sebalik di hujung terowong gelap. Waktu ini, tahun ini, pada masa kita telah pun mungkin sudah boleh menerima COVID-19 dan hidup bersama-sama dengannya, rupa-rupanya ombak-ombak susulan yang tercetus daripada tsunami pandemik baru saja tiba ke pantai kehidupan kita dan hidup masih lagi sukar. Saya bercakap secara khusus berkenaan dengan cabaran ekonomi dan terutamanya di negara kita. Untuk anda malam ini, Inklusif membawakan Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tunku Abdul Aziz, Menteri Keuangan Malaysia. Apa khabar, Datuk Seri? Baik, Wan Syahrina. Terima kasih sekali lagi kerana bersama-sama kami. Dan 2022, rupa-rupanya, Datuk Seri, masih lagi satu lagi tahun yang mencabar untuk kita. Dan saya kira antara yang paling utama ialah berkenaan dengan kenaikan kos sara hidup. Ia menekan semua lapisan keluarga Malaysia. Jadi kalau boleh kita tahu sebagai pembukaannya, sejauh mana kerajaan memerhati dan juga berusaha untuk menangani isu ini untuk membantu rakyat. Terima kasih, Wan Syahrina. Kalau kita lihat tahun 2022 ini merupakan tahun pemulihan ekonomi kita yang berbanding dengan tahun 2021 dan juga tahun 2020. Kita telah membuka semula aktiviti ekonomi kita dan juga kita telah membuka sempadan antarabangsa kita. Jadi kita dapat lihat bahawa peniaga-peniaga kita, perniagaan telah mula kembali kepada pre ataupun pra pasca COVID-19. Momentum pemulihan ekonomi ini kita dapat lihat dari pada masa suku pertama pada tahun ini, tahun 2022, KDNK telah bertumbuh sebanyak 5%, dan kita mensasarkan bahawa tahun 2022 ini KDNK 2, KDNK second quarter, suku kedua pun lebih kukuh lagi sebenarnya daripada KDNK pertama. Jadi unjuran kita masih lagi antara 5.3 dan 6.3% ini unjuran pertumbuhan KDNK pada tahun ini. Jadi insya-Allah pemulihan ekonomi ini jelas bukan saja dari segi KDNK, tetapi malah dari segi pekerjaan juga. Kadar pengangguran kita pada bulan Mei 2020 adalah pada tahap 5.3%, dan sekarang ini adalah 3.9%. Sasaran kita sebenarnya 4%. Jadi kalau kita lihat di sini, memang ekonomi kita menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tetapi seperti yang Wan sebut tadi, ekonomi global semakin mencabar. Konflik Ukraine dan Rusia mengakibatkan kenaikan harga-harga bahan mentah, especially terutamanya minyak dan sebagainya, arang batu. Dan juga kita dapat lihat apa yang berlaku di China, di mana polisi di negara China mengenai COVID ini, dia zero tolerance kepada COVID, dan ini sedikit sebanyak telah mengganggu rantai yang bekalan, dan negara China adalah penting kepada trade kita, ia adalah negara terbesar trade dengan Malaysia, dan juga kalau kita lihat dari inflasi tadi, Wan ada menyebutkan mengenai inflasi pada tahun ini, untuk Malaysia juga dijangka kadar inflasi adalah antara 2.2 hingga 3.2%, dan kita telah melihat pada tempoh 6 bulan pertama tahun 2022 kadar inflasi lebih kurang 2.5%. Ini maknanya kita selaraslah dengan unjuran rasmi, dan kadar inflasi di Malaysia berbanding dengan negara-negara lain jauh terkawal. Kalau kita lihat di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Eropah telah lebih kurang 9% sekarang, dan juga negara-negara jiran kita, Filipina, Singapura dan Thailand juga telah mencecah 6%. Oleh sebab itu, kita salah satu sebab mengapa Malaysia dapat mengawal kadar inflasi yang tidak begitu tinggi berbanding dengan negara lain ialah kerana subsidi kita. Kerajaan telah membuat keputusan untuk menaikkan kadar subsidi supaya dapat membantu rakyat kita. Sebagai contoh, kalau kita lihat minyak kita, RON 95, minyak yang kita isi di dalam kereta kita ni, harganya masih RM2.05, dan
bulan lepas ke bulan bila-bila pun memang masih lagi RM2.5 kerana kita ada ceiling RM2.5. Kalau kita tengok sebenarnya harga 1 liter tu ialah lebih kurang RM4.70 seliter. Ini bermakna setiap liter yang kita isi dalam kereta kita atau motosikal kita, kerajaan tampung sebanyak RM2.65 ya. Lebih dari separuh. Lebih dari separuh, betul. Dan harga ini dikekalkan kerana kita naikkan subsidi kita. Jadi subsidi petrol, produk petroleum ni dianggarkan lebih kurang 30 ataupun hampir 31 bilion ringgit pada tahun ini. Subsidi ini untuk semua, bukan saja untuk golongan B40 dan M40 tapi juga golongan T20. Dan sebenarnya golongan T20 ni adalah penerima manfaat terbesar subsidi. Dan subsidi ini bukan saja subsidi RON 95 tetapi juga kita dapat kita lihat dengar pasal subsidi minyak masak, subsidi minyak masak yang RM2.50 per kg. Subsidi minyak masak pun akan mencecah RM4 bilion. Dan sebelum ini kita tidak pernah pun memberi subsidi ayam dan telur. Ayam dan telur subsidinya akan mencecah RM1.1 bilion. Sebelum ini pun kerajaan tidak pernah memberi subsidi elektrik. Subsidi elektrik pun akan mencecah RM5.8 bilion. Jadi subsidi-subsidi ini akan mencecah RM77.7 bilion. Tetapi saya rasa mungkin dengan kadar cara kita nak membantu rakyat mungkin akan sampai RM80 bilion pada tahun ini. Ini subsidi yang besar inilah yang telah dapat membantu kita mengelakkan kadar inflasi yang terlalu tinggi untuk negara kita. Tapi akan mengurangkan ruangan fiskal negara kita ya. Sehingga akhir Jun 2020, kalau tadi Wan ada menyebut pasal kadar hutang kita di peringkat persekutuan ialah lebih kurang 1.045 trilion ringgit ya, itu besar dari segi jumlahnya. Tetapi kalau kita lihat daripada segi KDNK lebih kurang 63.8% kepada KDNK, dan ini masih lagi di bawah had statutory kita iaitu 65% kepada KDNK. Dan kita lihat sejak krisis ini kerajaan kita telah memberi keutamaan ya kepada kita fokus balik kepada pemulihan ekonomi. Landasan pertumbuhan kita mesti teruskan. Kita mengumumkan bajet yang mengembang. Kita juga mengumumkan macam-macam inisiatif dan bantuan, pakej rangsangan untuk membantu pemulihan ekonomi. Even kalau kita lihat program vaksinasi, perbelanjaan telah dibuat. Jadi kita tidak mahu dari segi pembantuan itu dikurangkan pada masa rakyat memerlukan. Namun begitu, seperti saya sebut tadi, subsidi itu dah mencecah RM80 bilion. Kalau kita lihat dari put into konteks perbelanjaan pembangunan pada tahun ini, peruntukan yang diberi ialah RM76 bilion. Jadi perbelanjaan subsidi lebih daripada peruntukan perbelanjaan pembangunan ini. Perbelanjaan pembangunan ini nak membina sekolah, jalan raya, hospital dan sebagainya. Sebab itu amatlah penting untuk kerajaan dalam jangka masa panjang ya, merangka mekanisme subsidi yang lebih bersasar supaya kita memberi manfaat kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Ini jangka masa panjang. Perkhidmatan tersebut yang kita boleh gunakan ialah kita boleh gunakan untuk mereka yang betul-betul memerlukan dan juga untuk perbelanjaan pembangunan yang memang negara memerlukan. Contohnya dalam pendidikan, sektor kesihatan dan juga pengangkutan awam. Okey. Baru-baru ini antara perkara yang disebut rakyat juga ialah berkenaan dengan peningkatan OPR oleh Bank Negara ke 2.25%. Jadi untuk kita memahami yang ini pula, Datuk Seri, bagaimana sebenarnya kenaikan OPR ini membantu dalam mengurangkan tekanan inflasi kepada negara? Ya. Sekali lagi saya ingin kita nak buat perbandingan dulu sebelum saya menjawab soalan itu. Mari kita bandingkan dengan negara maju seperti Amerika Syarikat. Amerika Syarikat pun sebenarnya dah menaikkan kadar faedahnya secara mendadak lebih kurang 225 mata asas ataupun 2.25% dan pada tahun ini kerana nak menangani langkah
menangani kadar inflasi yang begitu tinggi di sana, ya, 9% di Amerika Syarikat. Kadar faedah ni sebenarnya memang boleh digunakan sebagai salah satu tool atau salah satu senjata yang boleh membendung inflasi. Tetapi langkah kadar faedah yang secara mendadak ni selalunya akan membebankan peminjam dan akan mengakibatkan ekonomi pun lebih perlahan, ya, itulah. Tetapi Amerika Syarikat tidak ada pilihan. Bagi Malaysia, sebarang langkah, sebelum itu saya nak menerangkan, bagi Malaysia sebarang langkah menaikkan OPR ni adalah dasar monetary, ya. Dasar monetary ini adalah dasar yang ditentukan oleh Bank Negara Malaysia, ya, dan dia adalah Monetary Policy Committee ni adalah bebas daripada kerajaan dan dia mengikut undang-undang sedia ada. Jadi kita di kerajaan tidak boleh menyelaras keputusan kenaikan OPR kerana bercanggah dengan undang-undang, ya. Dan selain itu akan mengganggu menjejaskan integriti pasaran. Jadi di MPC ataupun Monetary Policy Committee atau dalam bahasa Malaysianya Jawatan Kuasa Dasar Monetary ni, dia akan merumuskan dasar monetary untuk mengekalkan kestabilan harga contohnya, dan juga memastikan pertumbuhan ekonomi kita kekal dan kekal manfaat, ya, long term sustainability. Apabila ekonomi kita sebelum pasca COVID-19 tu, kadar OPR sebenarnya telah lebih 3%. Pada satu masa dia mencecah 3.25%. Sekarang ni lepas kenaikan 25 bata asas ni, kadar OPR kita ialah 2.25%. Masih lagi rendah berbanding dengan sebelum pasca COVID-19, ya, 3%. Jadi tahun dari 2012 sampailah tahun sebelum pasca sebelum COVID tu memang dalam 3%. Kini ekonomi kita berada dalam landasan pemulihan. Saya dah sebut tadi, KDNK kita pada suku pertama 5%, KDNK kita pada suku kedua pun akan menunjukkan pertumbuhan yang lebih daripada suku pertama. Jadi kita dapat lihat aktiviti perbelanjaan isi rumah pun, pembelian aset, aktiviti pelaburan dah kembali pulih. Terlihat daripada segi pembelanjaan runcit contohnya, ya, memang lebih besar daripada sebelum pasca COVID-19. Jadi kita lihat kadar inflasi memang masih lagi kita kawal. Saya dah sebut tadi pada 6 bulan pertama 2.5%. Jadi kalau berdasarkan faktor-faktor ini, Bank Negara telah mengambil keputusan untuk melaraskan kadar OPR ni secara beransur-ansur. Jadi dia naik sikit je, 25 mata asas sebelum ini, dan naik lagi 25 mata asas. Kerana sebelum ni 1.75 naik ke 2, lepas tu naik ke 2.25%. Dia tak naik terus macam negara-negara lain sampai 3-4%, ya. Dan dasar kerajaan menerusi Bank Negara berpandangan bahawa kenaikan kadar OPR ni tidak akan memberi kesan yang ketara, di mana 1/3 pinjaman oleh golongan B40 ni adalah kadar tetap sebenarnya, ya, dan juga yang terdiri kebanyakannya daripada hutang-hutang kereta dan juga pinjaman peribadi. Dia punya rate tu fixed rate lah, ya. Dia tidak akan begitu terkesan. Pada masa yang sama, kerajaan kita telah menyatakan bahawa sebarang pelarasan dasar monetary pada masa hadapan ni akan dilaksanakan secara terkawal dan beransur-ansur. Itu yang Bank Negara telah memberi pengmakluman kepada kita lah. Tapi dari sudut dasar, untuk daripada kerajaan yang point of view, kita our fiscal policy yang telah juga akan membantu ekonomi kita. Okey. Satu lagi perkara ialah nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat, dan orang memerhatikan kejatuhan nilai ringgit ini dan tertanya-tanya adakah trend ini akan berterusan, dan apa yang kita buat untuk mengukuhkan semula nilai ringgit kita. Ya, masalahnya kita selalu banding ringgit ni dengan US dollar, tapi kita tak membanding ringgit dengan mata wang asing yang lain, ya. Memanglah kalau kita berbandingkan ringgit dengan US dollar, ringgit telah terkesan, ya, akibat pasaran kewangan global yang terus mengetat. Ini is the tightening global financial condition. Saya tadi baru sebut bahawa kadar faedah Amerika Syarikat naik sampai 275 mata asas, ya. Jadi oleh itu banyak itu menguatkan lagi mata wang US dollar, dan pelabur juga perlu berhati-hati
tinggi dari segi apa yang berlaku di Rusia dan Ukraine, risiko di sana dan juga pertumbuhan global. Ya. Jadi namun situasi ini kalau kita lihat bukan saja menjejaskan mata wang kita tetapi juga mata wang asing yang lain. Kalau kita lihat daripada saya ada data sini 3 Ogos yang itu yen telah jatuh 14%, pound sterling jatuh 10%, euro jatuh 10%, won Korea jatuh 9%, peso Filipina pun jatuh, Thai baht pun jatuh, dolar New Zealand pun jatuh. Jadi kita sebagai negara yang kecil, ekonomi yang terbuka memang juga akan terkesan. Dan kita sebenarnya kalau kita nak bandingkan dengan negara lain, ya, kalau kita banding dengan negara lain, kita telah ringgit telah mengukuh, getting stronger berbanding dengan yen, berbanding dengan euro, dengan pound sterling, dengan Korea won, dengan peso Filipina, dengan Thai baht. Kita lebih actually strengthen berbanding dengan mata-mata wang asing ini. Buat masa ini sebenarnya apa yang lebih penting ialah kekuatan asas ekonomi kita, our economic fundamentals, ya, yang boleh menyokong kestabilan ringgit daripada kejutan. Dan seperti saya sebut tadi, ekonomi kita dalam landasan pemulihan yang betul, masih lagi di dalam anjuran kita masih lagi antara 5.36 hingga 6.3%, yang mana disokong juga oleh unjuran daripada IMF dan juga World Bank. Jadi kita juga kena lihat pada masa jangka sederhana dan panjang, kerajaan juga akan mengutamakan pembaruan struktur, ya, structure reforms dari segi fiskal, dari segi ekonomi supaya kita dapat momentum pertumbuhan ini dapat sustainable lah, dapat diteruskan. Baik, secara konklusinya, kita mungkin tidak mengetahui apa yang akan berlaku pada masa hadapan dan kita tidak boleh mengharap atau menjanjikan bulan dan bintang, tapi sekurang-kurangnya untuk waktu sekarang ini kita berada pada kedudukan yang betul dalam proses pemulihan kita. Mungkin sedikit nasihat Datuk Seri kepada para penonton kita untuk mereka merasakan sedikit keredaan dan kelegaan untuk masa-masa yang akan datang selepas ini. Ya, kita alhamdulillah Malaysia setakat ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kukuh, ya, dan kita berada dalam landasan yang betul. Kadar inflasi pun rendah, kadar kaedah pun masih lagi rendah, tetapi kita mestilah berhati-hati kerana keadaan ekonomi global semakin meruncing, semakin menurun, ya. Jadi kita di Malaysia kita perlu bersedia untuk kalau terpaksa membuat polisi-polisi yang lebih fokus kepada pemulihan ekonomi kita. Dan peranan rakyat saya kira perlu bersama-sama dengan kerajaan untuk menjayakan. Betul. Kalau kita lihat sebenarnya kadar pengangguran pun dah turun, alhamdulillah. Ya, kadar perbelanjaan pun sebenarnya dah naik. Kita dapat lihat kalau kita pergi ke kedai-kedai makan, bisnes dah back to normal. Ya. Trade kita pun dah mencecah 2 trilion ringgit, kita punya perdagangan. Jadi ini semakin banyak memberi confident kepada pelabur-pelabur juga untuk masuk ke dalam negara kita. Okey, baik, itu rumusannya untuk waktu ini kerana kita menyentuh ataupun memberikan fokus kepada isu ekonomi dan tindakan kerajaan dalam menanganinya. Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tunku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia bersama-sama inklusif pada malam ini. Jumpa lagi pada lain masa. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama kami. Terima kasih juga untuk anda yang menonton siaran ini. Jumpa lagi. Jumpa lagi.